Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jom belajar bersama Teacher Fiza. Hari ini kita akan masuk bab 11 transformasi isometri matematik tingkatan 2. Apa yang awak akan pelajari pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memerihalkan perubahan bentuk, saiz, kedudukan dan orientasi suatu objek yang melalui transformasi dan seterusnya menerangkan idea padanan satu dengan satu antara titik dan titik transformasi. Seterusnya, menerangkan idea kongruen dalam transformasi. Apakah itu transformasi? Transformasi melibatkan pemindahan titik pada suatu sata. Transformasi merupakan suatu pergerakan dengan orientasi dan padanan yang tertentu tanpa mengubah rupa bentuk. Apakah itu orientasi? Orientasi ialah hala sesuatu. Contohnya arah jam, lawan arah jam, sebelah kiri dan sebelah kanan. Iaitu perubahan daripada pergerakan dia daripada pandang kanan kepada pandang kiri, daripada atas pusing ke bawah. Itu maksud orientasi. Okey, transformasi ialah tanpa mengubah rupa bentuknya. Okey, rupa bentuk tidak berubah. Okey, bentuk rajah asal dinamakan objek dan selepas transformasi, bentuk itu dinamakan image. Okey, yang asal dinamakan objek, selepas transformasi dinamakan image. Contoh antara berikut yang manakah menunjukkan transformasi dan mengapa? Okey, nombor 1. A kepada B. A jadi B. Adakah dia mengubah bentuknya? Tidak. Adakah orientasinya berubah? Iaitu hala dia berubah. Ya, daripada bucu ni mula-mula berada di kanan, kemudian di B dia berada di kiri. Okey, adakah ini transformasi? Ya. Okey, ini adalah transformasi. Rupa bentuknya masih sama, cuma orientasinya sahaja yang berbeza. Okey, B, lihat B. Daripada M kepada N. Maksudnya, M ini ialah objek dan N ini adalah image-nya. Adakah dia mengubah rupa bentuknya? Ya, tidak mengubah. Okey, tidak berubah. Jadi, ini juga adalah contoh transformasi. Ya, ini adalah transformasi. Kenapa? Kerana rupanya tidak berubah. Okey, tengok C. P kepada Q. Daripada P, dia jadi Q. Adakah rupa bentuknya berubah? Ya, rupa bentuknya berubah. Jadi, bila rupa bentuk berubah, maka dia bukan transformasi. Okey? Awak kena ingat, transformasi tidak mengubah bentuknya. D. Adakah ini transformasi daripada K menjadi L? Asalnya bentuk macam ni, dia jadi bentuk begini pula. So, adakah ini transformasi? Bukan transformasi. Okey, semudah itu sahaja. Kalau dia berubah bentuk, dia bukan transformasi. Okey, apakah itu kekongruenan? Dua objek adalah kongruen jika kedua-duanya mempunyai bentuk dan saiz yang sama tanpa mengambil kira orientasi pergerakannya. Apa maksud dia? Rupa, bentuk dan saiz yang sama. Kalau transformasi tadi, bentuk saja sama. Tetapi untuk kongruen, rupa, bentuk dan juga saiznya mesti sama. Orientasi kita tak pertimbangkan. Tak kira lah dia berada di atas ke, dia berada di bawah ke. Yang penting, bentuk dan saiznya sama. Kita tengok contoh. Adakah dua pasangan rajah di bawah merupakan kongruen? Yang manakah kongruen? A. Adakah ini kongruen? Tidak. Nyatakan sebabnya. Kenapa? Tidak. Kerana dia tidak mengubah bentuknya. Okey, saiznya telah berubah. Bentuk masih lagi segitiga, tetapi saiznya telah berubah. Yang A ini lebih besar daripada B. Okey, tengok contoh yang B pula. Adakah ini kongruen? Ya. Okey, ini adalah kongruen. Yang putih masih lagi sama saiz dengan putih. Biru masih lagi sama saiz. Walaupun orientasinya berbeza. Rupa bentuk dan juga saiznya masih
sama. Maka contoh B ini adalah pasangan yang congruent. Okey, kita lihat aktiviti. Jom cuba 11.1. Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan bukan suatu transformasi? A. Adakah ini transformasi? Bentuk dia sama kan? Maka ini adalah transformasi. Transformasi. Okey, B. Atas dengan bawah ni sama tak bentuk dia? Sama. Saiz pun sama, bentuk pun sama. Maka ini pun adalah transformasi. Okey? C. Daripada bentuk yang ini, dia jadi kepala kecil sahaja. Dia telah mengubah bentuk dan rupanya. Maka ini bukan transformasi. Sebab apa? Sebab rupa dan bentuknya telah berubah. Bagaimana dengan D? D pun bukan transformasi. Okey. Senang kan? Lihat contoh kedua. K tanda ialah imej kepada K di bawah suatu transformasi. K tanda ialah imej. Okey, selalunya imej memang diletak tanda begini. Okey, maksudnya daripada K dia jadi K tanda ni. Cari kenal pasti, dia kata kenal pasti bucu imej N. Okey, N mana N? Okey, N berada di sini bucu ni. Yang tajam. So, manakah imej dia yang setara? Okey, gambar ni telah bergerak, berputar sedikit. Jadi, bucu N adalah setara dengan T. Maka, imej dia adalah T. Okey, B. Imej panjang BH, iaitu garisan BH. Mana garisan BH? Okey, garisan BH tu yang ni Okey, garisan ini. So, setelah diputarkan, maka yang setara atau imejnya ialah garisan QR. So, jawapannya ialah QR. RQ, mana-mana pun boleh. Okey, untuk menulis garisan, mesti dua huruf yang besar ini rapat-rapat. Tak ada koma di tengah-tengahnya. Okey, seterusnya. Imej bagi sudut, tanda segitiga ni, tanda macam tajam ni ialah sudut. Imej sudut SDB. Manakah sudut SDB? S pergi D pergi B. Mana sudut dia? Yang setara. So, kita ada U, V, Q. So, jawapan dia ialah sudut. Mesti letak sudut. U, V, Q. Okey. Yang tengah mesti berada di tengah. Okey. Last sekali, kenal pasti pasangan yang congruent dan nyatakan sebabnya. Apa tadi maksud congruent? Congruent apa? Sama saiz, sama bentuk, sama saiz Orientasi kita abaikan. So, A, adakah bentuk dan saiz dia sama? Tidak sama, maka ini tidak congruent. Tidak congruent. Congruent saya salah. Congruent. Okey, B. Adakah ini congruent? Tidak juga. Okey, tak sama saiz, tak sama bentuk. C. Adakah ini congruent? Ya, kan? Walaupun satu pandang kanan, satu pandang kiri, tetapi kedua-dua anak panah ini masih lagi sama bentuk dan sama saiznya. Okey, D. Adakah ini congruent? Ya, pandai. So, itu sahaja untuk hari ini. Mengenal pasti transformasi dan kekongruenan suatu bentuk. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!